Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini kita akan menelusuri tentang konsep syaikh dalam ilmu tasawuf. Kita juga akan mempelajari ilmu baru iaitu konsep syaikh dalam ilmu tasawuf dan beberapa lagi subtopik yang menarik. Pada bab yang pertama, apakah maksud ilmu tariqah dari segi maksud dan istilah? Jiwa dalam agama, perasaan, pemikiran, mengalami, menginginkan. Istilah tariqah menurut banyaknya atau jamaknya taraiq dan turuq berasal daripada kata kerja taraqa yatruqu yang mempunyai berbagai-bagai makna yang berlainan mengikut perbezaan bentuknya iaitu wazannya dan perbezaan konteks penggunaannya dalam sesuatu percakapan atau sesuatu ayat. Pengertian sebenar tasawuf itu ialah pencapaian darjat ihsan yang digambarkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud ihsan itu ialah engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olahnya engkau melihatnya. Sekiranya engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya dia melihat engkau. Hadis riwayat Muslim. Pengertian tariqah. Perkataan tariqah berasal daripada perkataan Arab tariqah atau tariq. Perkataan tariqah ini dapat ditemui penggunaannya dalam Al-Quran dengan makna jalan dan kedudukan. Penggunaan perkataan tariqah dengan makna jalan antaranya dapat dilihat pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Jin ayat 16 yang bermaksud, dan sekiranya mereka itu tetap iaitu istiqamah di atas jalan agama Allah iaitu tariqah, maka kami pasti akan mencurahkan iaitu mengurniakan kepada mereka air yang mencurah-curah iaitu rahmat yang luas. Konsep syaikh. Istilah syaikh yang mana bilangan jamaknya ialah syuyukh, masyayikh, asyaikh, syaikhan, masyikhah dan lain-lainnya berasal dari kata kerja syaikha yashikhu yang bermakna telah menjadi tua atau telah menjadi syaikh. Manakala dari sudut istilah ilmu tariqah, syaikh membawa maksud orang mukmin yang telah dapat mencapai darjat sahlul fadl iaitu beramal dengan ilmunya yang menolak keduniaan dan sentiasa beramal untuk akhirat sekalipun ia masih kanak-kanak. Jenis-jenis syaikh. Yang pertama, syaikh mujtahid ialah syaikh yang mewariskan hasil ijtihadnya kepada para muridnya sehingga melahirkan satu mazhab atau satu aliran yang dinisbahkan kepada nama syaikh tersebut. Jenis syaikh yang seterusnya ialah syaikh muqallid, iaitu khalifah kepada syaikh mujtahid. Syaikh muqallid itu tidak melakukan sesuatu ijtihad dalam ilmu dan amalan tariqah yang diamalkan. Ia hanya beramal dengan apa yang dipelajarinya dari syekhnya. Di samping itu, ia terus mengajarkan dan menyebarkan amalan tariqah itu kepada orang ramai. Seterusnya, syaikh muqallid mujtahid, iaitu di samping ia beramal dan menyebarkan amalan tariqah yang dipelajarinya dari syekhnya, ia juga melakukan ijtihad dalam ilmu dan amalan tersebut. Bagaimanapun ijtihadnya itu tidaklah banyak atau tidaklah sebesar mana, kerana ijtihadnya itu hanya merupakan lanjutan dari perkembangan hasil ijtihad syekhnya sahaja. Syaikh ilmu tariqah itu dapat dikategorikan kepada 3 jenis, iaitu yang pertama, syaikh at-ta'lim. Syaikh at-ta'lim ialah guru iaitu syaikh yang mengajar murid-muridnya dengan menggunakan kitab, iaitu dengan cara membacakannya, menerangkan dan menghuraikan mafhumnya. Yang kedua, Syekhut Tarbiyah. Syekhut Tarbiyah ialah syekh yang mendidik dan mengasuh muridnya untuk beramal saleh dan berakhlak mulia. Seterusnya yang ketiga, Syekhut Tarqiyah. Syekhut Tarqiyah ialah syekh yang dapat memimpin muridnya untuk meningkatkan berbagai-bagai makam, iaitu maqamat rohani atau hati. Misalnya dari makam taubat kepada makam sabar. Seterusnya, syarat-syarat syekh. Yang pertama, hendaklah syekh itu tahu dan faham sebenar-benarnya
tentang berbagai-bagai hal ehwal perjalanan kepada Allah, baik yang zahir maupun yang batin. Syarat yang kedua pula, syaikh itu mestilah telah sempurna menjalani jalan suluk dan telah mempunyai pengalaman yang lengkap dalam mengharungi lautan jazbah dalam suluknya itu, serta telah kembali semula kesedarannya ke alam makhluk dan alam hikmah atau alam asbab. Syarat yang ketiga, syaikh itu mestilah telah berjaya melalui berbagai-bagai makam keyakinan, maqamat al-yaqin, serta arif mengenainya secara zauk, hal dan juga maqam. Manakala syarat yang keempat, syaikh itu mestilah mempunyai ilmu zahir, iaitu ilmu syariat, dan juga ilmu batin, iaitu ilmu at-tariqah dan al-haqiqah. Peranan syekh mursyid. Yang pertama, peranannya sebagai syekh at-ta'lim atau sebagai muallim, iaitu pengajar. Menurut Imam Al-Ghazali, at-ta'lim ialah belajar menerusi seseorang guru atau pengajar yang menjelaskan kandungan sesebuah kitab atau mendengarkan kata-kata dan nasihat-nasihatnya. As-sama'. Manakala yang kedua, peranannya sebagai syekhut tarbiyah dan at-tarqiyah. At-tarbiyah bermaksud asuhan jiwa atau rohani atau hati menerusi at-takhliyah, iaitu membersihkan hati dari berbagai-bagai sifat tercela, dan at-tahliyah menghiaskan atau menerapkan sifat-sifat terpuji di hati. At-tarqiyah pula bermaksud meningkatkan atau meninggikan berbagai-bagai maqamat hati atau rohani supaya lebih hampir pada Allah dan keredaannya. Tujuan dari at-tarbiyah dan at-tarqiyah tersebut ialah supaya seseorang itu dapat mencapai penyucian jiwa.